Belajar apa yang perlu kita belajar dalam dunia kita hari ini? Ada beberapa ilmu yang patut kita belajar dalam dunia kita pada hari ini, yang utama sangat untuk kita belajar pada kita ni. Yang pertama, saya sentiasa sebut ilmu Al-Quran Karim. Ilmu Al-Quran Karim ini wajib di kalangan kita belajar. Jangan kita tak belajar tentang Al-Quran. Jangan. Saya pernah sebut kepada jemaah sekalian, ilmu Al-Quran ini dimaksudkan dengan kita baca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran. Jemaah-jemaah, jangan sampai peringkat jemaah hidup atas dunia ni, jemaah tak boleh baca Al-Quran. Jangan sampai peringkat demikian. Kita mesti belajar Al-Quran. Ilmu yang pertama yang kita kena belajar bila kita mula besar. Bila kita mula besar ni, pada usia 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan, ajar anak-anak kita terhadap Al-Quran. Al-Quran, dia boleh baca Al-Quran. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin mati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita yang Allah kurniakan pada kita. Kita diberi peluang oleh Allah untuk kita memulakan satu pengajian di tempat ini. Itu pengajian yang insya-Allah kita akan baca kitab. Kita akan baca kitab Ziarah ke Alam Barzakh yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, insya-Allah. Saya sebenarnya kitab ini saya kuliah juga di beberapa buah masjid yang lain. Tapi oleh kerana ada ruang dan ada masa yang tidak dipenuhi lagi masa tersebut, saya bagi peluang masa ini untuk di Kota Damansara inilah pada minggu yang kedua dan minggu yang keempat pada setiap hari Rabu, insya-Allah. Kalau Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan kita berjaya untuk membicarakan tentang tajuk ini. Hari ini baru mukaddimah baru. Saya tak baca lagi kitab ni kerana ramai di kalangan kita masih lagi belum ada kitab rasanya. Cuma kita akan memulakan bila kita dah semua ada kitab, barulah kita mulakan pengajian kita ini. Kerana saya lebih suka dalam belajar ini, kita belajar membawa kitab. Kita tak bawa begitu saja, tidak. Kerana Rasulullah pun pesan pada kita, bila kita belajar ni, jadilah golongan yang belajar, dipanggil, ataupun mengajar, ataupun golongan yang ketiga mendengar. Mendengar ni golongan yang ketiga, orang yang tadah je telinga. Bila kita dengar, maknanya peringkat kita ni peringkat yang jauh sikit daripada peringkat yang kedua tadi. Kedua tadi ialah kita sentiasa hidup dalam keadaan belajar. Dalam pada diri kita ni, kenapa Islam suruh kita ni belajar? Jawabnya kerana nak suruh kita ni semakin dekat dengan Allah. Jangan kita ni, bila kita tak belajar, kita akan semakin jauh dengan Allah. Belajar ni di antara benda yang penting dalam hidup kita. Sehingga kan para hadirin sekalian pun tahu bahawa dalam hidup kita setiap pagi yang terbit matahari, tiba-tiba pada hari tersebut tak bertambah ilmu kita, tak bertambah yang disebut dengan kedudukan kita dekat dengan Allah, maka pada hari tersebut tak bernilai langsung dan tidak ada keberkatan langsung hari yang kita lalui. Yang ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Saya sendiri bila sebut tentang belajar ini, saya lebih suka untuk berterusan. Saya tak berapa suka kalau belajar dalam keadaan belajar sekali sebulan,
kemudian belajar dalam keadaan sekali 6 bulan, sekali tenggelam timbul di kalangan kita. Saya lebih suka kalau kita boleh belajar ni, kita istiqamah dan berkekalan. Kita niat waktu mana kita mula belajar, kita niat pada kita sampailah kita khatam kitab ini. Kita niat demikian supaya kita dapat pahala ini. Kenapa pahala ni penting pada diri kita? Kerana pahala kita belajar ini, walaupun kita suatu hari nanti kita dipanggil untuk menghadap depan Allah, tapi setiap masa yang kita datang belajar ini, macam pada hari Rabu macam ni, kita datang belajar, suatu hari kita tak datang dah, kita meninggal dunia, pahala tu sampai tak sampai pada kita? Sampai. Pahala kita berterusan istiqamah belajar ni, bila kita masuk dalam kubur nanti, pahala walaupun kita tak datang dah, tapi pahala kita belajar ni dapat pada kita. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak senang nak suruh, nak tengok dapat ke tak dapat, pada kita demikian. Oleh demikian, bila saya sebut saya bolehlah ruang, bila ditanya ada tak ruang untuk ustaz kuliah di tempat begini, saya sebut insya-Allah boleh, tapi saya nak istiqamah. Saya tak nak belajar dalam keadaan yang sekali sebulan. Kalau boleh saya nak kuliah tiap-tiap minggu, kalau boleh demikian. Tiap-tiap minggu ni menjadi kuliah tetap pada diri saya, sebagaimana saya kuliah di Masjid Negeri Shah Alam. Bila saya diminta untuk kuliah di Masjid Negeri Shah Alam semenjak 15 tahun yang lepas, saya kata saya nak tiap-tiap minggu saya nak kuliah. Dulu orang kuliah, bila kuliah ni dalam keadaan sekali sebulan. Saya kata kebanyakan di kalangan kita sekali sebulan dia tak ingat. Bila datang balik dia nak ingat balik yang dia belajar minggu sudah, yang bulan sudah, dia tak ingat. Susah nak ingat. Kita belajar sekali seminggu ni pun kita tak ingat. Kadang-kadang kita datang balik, kita tak ingat dah minggu yang sudah yang kita belajar. Jadi saya sebut, saya belajar daripada guru saya dahulu. Saya belajar paling tidak sekali seminggu kita belajar pada diri kita. Tetapi oleh kerana masa kita ni ada kekangan dan ruangan yang masih lagi terbatas, memadailah kita kata tak apa, kita mulakan dahulu 2 kali sebulan untuk kita nak belajar, dan kita nak supaya kita ni berniat supaya kita boleh istiqamah dalam kita belajar ini sendiri. Belajar apa yang perlu kita belajar dalam dunia kita hari ini? Ada beberapa ilmu yang patut kita belajar dalam dunia kita pada hari ini, yang utama sangat untuk kita belajar pada kita ni. Yang pertama, saya sentiasa sebut ilmu Al-Quran Karim. Ilmu Al-Quran Karim ini wajib di kalangan kita belajar. Jangan kita tak belajar tentang Al-Quran. Jangan. Saya pernah sebut kepada jemaah sekalian, ilmu Al-Quran ini dimaksudkan dengan kita baca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran. Jemaah-jemaah, jangan sampai peringkat jemaah hidup atas dunia ni, jemaah tak boleh baca Al-Quran. Jangan sampai peringkat demikian. Kita mesti belajar Al-Quran. Ilmu yang pertama yang kita kena belajar bila kita mula besar. Bila kita mula besar ni pada usia 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan ajar anak-anak kita terhadap Al-Quran. Al-Quran, dia boleh baca Al-Quran. Semenjak usia 2 tahun 8 bulan kita dah mula mengajar dia tentang Al-Quran. Mengenal yang disebut dengan mengenal Al-Quran, maknanya mengenal Allah dalam diri seseorang ini. Yang ni ilmu yang kita kena belajar tentang Al-Quran. Bila kita dah boleh baca Al-Quran, pastikan tajwid kita betul. Tajwid yang bacaan kita ni betul, makhraj yang kita sebut ni betul. Usahalah pada kita. Dan belajar tajwid ni dia tak lama. Jangan belajar tajwid ni lama sangat, jangan. Jangan belajar mak idgham sejak muda sampai tua dia belajar. Dia tak belajar yang lain, jangan. Dalam diri kita ni belajar tajwid ni setahun, 2 tahun, 3 tahun cukuplah. Ilmu tajwid, dan kita boleh baca dah dengan betul, makhraj yang betul cukup dalam perkara demikian. Tapi ada lagi lepas pada itu. Belajar apa dia? Memahami, mentadabbur Al-Quran. Mentadabbur Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apa susah sangat kamu nak mentadabbur Al-Quran? Tadabbur maknanya memahami makna-makna Al-Quran. Makna-makna Al-Quran ini kita perlu faham dalam diri kita apa yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Jemaah sekalian, boleh jadi jemaah akan sebut, ustaz tak sempat dah saya ni nak belajar Al-Quran 30 juzuk.
tadabbur, nak faham semua 30 juzuk. Tak sempat dah. Tengok pada gaya kita ni, macam tak lama dah nak mati dia panggil. Oleh yang demikian, ulama' kata, kalau tak sempat nak belajar semua 30 juzuk Al-Quran, ajarlah pada orang lelaki terhadap 2 surah yang dia kena belajar. 2 surah ni surah apa? Orang lelaki kena belajar. Yang pertama surah Al-Baqarah. Orang lelaki wajib belajar. Ajarlah orang lelaki di kalangan kalian terhadap surah Al-Baqarah. Lepas kita dah boleh faham surah Al-Baqarah, sambung surah yang kedua. Orang lelaki wajib belajar 2 surah aja. Surah apa dia? Yang kedua surah Al-Imran. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab sebut demikian. Sayyidina Umar kata, ajarilah orang lelaki di kalangan kamu terhadap 2 surah untuk dipahami di kalangan mereka. Surah yang lain tu kamu tak sempat dah. Kamu belajar 2 surah ni, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, untuk kamu nak hidup di dunia dan kamu nak hidup di akhirat nanti. Ini di antara ilmu yang kita kena belajar. Manakala orang perempuan, ajarilah pada orang perempuan kamu terhadap 3 surah. Orang perempuan 3 surah, orang lelaki 2 surah. 3 surah ni apa dia? Yang pertama surah An-Nisa. Orang perempuan wajib belajar. Mana-mana orang perempuan, kalau dia jadi seorang isteri orang, dia berhak meminta dengan suami dia untuk dipelajari terhadap surah An-Nisa. Dia berhak, dia kena bagi tahu pada suami dia, bang, saya kahwin dengan abang dah 10 tahun. Surah An-Nisa saya tak belajar lagi. Abang tolong ajar saya tentang surah An-Nisa. Suami kata, saya nak ajar apa, saya pun tak faham. Misal contohnya demikian. Lalu kita minta dengan suami kita, boleh tak kita nak pergi belajar dekat masjid, dekat mana-mana, bagaimana nak memahami surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah yang pertama. Surah yang kedua, ajarilah orang perempuan di kalangan kamu surah An-Nur. Surah An-Nur, ilmu yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Ilmu yang wajib kita kena faham terhadap surah An-Nur. Kerana surah An-Nur menceritakan tentang bagaimana sikap seorang perempuan dalam hidup dia sebagai menjaga diri dia. Bagaimana sikap seorang perempuan nak mendidik diri dia dengan keluarga dia. Macam mana dia nak membentuk diri dia dalam masyarakat dia. Ini dalam surah An-Nur diajar demikian. Dan yang ketiga, orang perempuan belajar surah yang disebut dengan surah yang ketiga, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab wajib orang perempuan belajar. 3 surah ini. Kira-kiranya orang perempuan 3 surah. Orang lelaki 2 surah. 2 surah orang lelaki ni pun terlentang dah nak habisnya. Nak habiskan 2 surah, lama dia nak boleh habis. Kerana 2 surah ni, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ni, dah makan beberapa juzuk dalam hidup dia. Kenapa kita kena belajar Al-Quran? Kita sebut lagi, kita tanya. Kerana kita seorang mukmin. Bila kita memilih untuk bersama dengan Islam, wajib kita kena belajar Al-Quran. Apa beza kita dengan si munafik itu? Munafik dia tak boleh baca Al-Quran, dia tak faham Al-Quran. Lalu apa beza kita dengan mereka? Apa beza kita dengan si kafir yang tak beriman pada Allah? Kalau orang kafir pun tak boleh baca Al-Quran, orang kafir pun tak faham Al-Quran, tiba-tiba kita pun tak faham Al-Quran juga. Ini beza kita dengan mereka. Lalu Al-Quran wajib dipelajari di kalangan kita. 3. Yang kedua, orang kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, kita dengan Al-Quran apa dia? Kalau kita boleh lagi dengan Al-Quran, hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Jangan malas nak menghafal Al-Quran. Jangan. Dalam diri kita ni, jangan kita kata, saya tak boleh menghafal Ustaz. Kenapa tak boleh? Saya benak sikit dia sebut. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu dia sebut. Waktu mana muda-muda dahulu, makan semut Ustaz banyak. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya benak sungguhlah dia ni. Jangan beralasan, tak ada alasan. Hafal Quran ni penting pada diri kita. Hafal daripada awal surah Al-Baqarah sampai pada habis surah Minal Jinnati Wan Nas. Dia start daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai Minal Jinnati Wan Nas. Besar nilai orang menghafal Quran. Allah bagi kelebihan orang menghafal Quran. Bila kita boleh hafal Quran ini, Allah jadikan pada kita kelebihan yang tersendiri. Cahaya wajah, tak perlu pakai kup putih kita ni. Tak perlu kita nak sibuk dengan apa dia, alat-alat makeup. Tak perlu untuk kita ni. Allah jadikan bercahaya hidup kita dengan hafalan Quran. Para hadirin sekalian tengok kan,
anak yang menghafal Quran dengan anak yang tak menghafal Quran. Cuba letak sebelah-sebelah. Farhan sekarang duduk di sebelah orang yang menghafal Quran dengan Farhan sekarang yang tak menghafal Quran. Cuba ambil gambar. Selfie dengan dia. Kita tengok muka kita dengan muka dia jauh. Jernihnya muka dia. Allah jadikan demikian. Kelebihan orang yang menghafal Quran ini banyak. Dalam kitab-kitab dicerita tentang bila dia mati, meninggal dunia, orang yang syahid meninggal dunia, Rasulullah pilih dahulu siapa yang menghafal Quran, dia perlu dikebumikan terlebih dahulu dibandingkan dengan orang yang tak menghafal Quran. Banyak kelebihan lah. Sampai peringkat di akhirat nanti, orang menghafal Quran ni akan ditarik, menarik keluarga dia yang confirm masuk neraka seramai 7 orang, dia boleh bagi syafaat untuk tarik masuk dalam syurga Allah, diberi syafaat dengan dia menghafal Quran. Menghafal Quran jangan tunggu kita muda, jangan. Waktu mana muda je menghafal Quran, tak. Bila kita ada kesedaran, maka hafal Quran. Bila kesedaran kita di usia sekarang, boleh jadi sekarang baru kita sedar, saya kena menghafal Quran. Bila kita tahu ada kelebihan menghafal Quran, cubalah kita. Cuba untuk hafal. Hafal Quran, biar banyak Al-Quran. Kerana jarak orang yang menghafal Quran di antara ingatan dia terhadap satu ayat dengan satu ayat ni, sejarak mana dalam syurga nanti. Katakan dua-dua masuk syurga. Tuan-tuan, saya menghafal 20 ayat. Tiba-tiba tuan-tuan menghafal 21 ayat. Misal contohnya. Jarak satu ayat je. Satu ayat je. Dua-dua kita ni semua masuk syurga. Misal contohnya. Tapi jarak kita dalam syurga di antara 21 dan 20 ini, sejarak mana? Sejarak bumi dan langit dalam syurga Allah SWT nanti. Tingginya darjah orang menghafal Quran. Besarnya nilai menghafal Quran. Kita jawab, Ustaz, sekarang tak sempat dah nak menghafal Quran. Gaya-gaya saya kalau nak hafal 30 juzuk tak ingat. Okay, kalau tak ingat, hafal 3 surah saja. 3 surah ni biar kita kena ingat. Sampai bila-bila pada kita. Orang Melayu kita ni, surah yang dihafal, Inna a'tayna, Inna anzalna. Yang tu yang dihafal, sejak muda sampai tua. Kalau dia solat dengan orang rumah dia, sampai waladdallin, amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni Inna a'tayna, ni Inna a'tayna. Kita pun baca, Inna a'tayna kal kautsar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata, ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya dipanggil. Tak berubah-berubah dalam hidup kita. Padahal masa kita ni semakin dekat, hafalah 3 surah. Surah apa dia? Yang kita kena ada dalam dada kita. Yang pertama, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita hafal. Surah Al-Mulk ni biar ada dalam dada kita. Tak panjang pun, 30 ayat je. Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur. Dia tidur, nak tidur malam, dia baca surah Al-Mulk. Kemudian malam tersebut, dia tidur dan meninggal dunia. Dia masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Besarnya nilai surah Al-Mulk. Nilai surah Al-Mulk itu tak terbanding. Nak sebutnya besarnya nilai surah Al-Mulk ini dengan amalan-amalan yang lain tu. Bila kita boleh baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Sebelum tidur, tiba-tiba malam tu kita tidur, kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia. Rasulullah kata, tak ada azab kubur, tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir dalam kubur. Nak sebutnya besar. Besar nilai, tapi besar nilai, ada orang kita buat? Tak buat. Ramai orang kita tak boleh buat. Ramai mana tertidur depan TV. Kan? Tertidur dia. Sambil-sambil tengok cerita, jangan benci cintaku, dia panggil. Nak sebutnya gambaran orang kita demikian. Ramai mana dalam hidup kita ni tertidur dengan benda-benda yang demikian. Hidup kita tak boleh tertidur lepas pada kita baca surah Al-Mulk. Tak panjang pun surah Al-Mulk. Kita hafal surah Al-Mulk ni 30 ayat je. Kalau 30 ayat ni, kalau kita kata susah Ustaz nak menghafal, okey, ambil satu ayat satu hari. Satu ayat satu hari. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ayat. Kita hafal hari tersebut, sebut itu je. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita ulang, ulang. Satu ayat satu hari. Kalau kita hafal, kemudian kita memerlukan sebulan je untuk ingat satu surah Al-Mulk ini. Senang je untuk kita nak menghafal. Tapi oleh kerana kita banyak layan benda yang lain, kita tak layan Al-Quran. Yang menyebabkan sukarlah pada diri kita.
Dalam hidup kita ni, kalau kita istiqamah elok-elok, kita konsisten dengan bacaan kita hafal ayat ni, insya-Allah kita akan kekal. Dia panggil demikian. Yang pertama, surah Al-Mulk. Dah ingat dah surah Al-Mulk, hafal surah yang kedua. Surah yang kedua, surah apa dia? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun, 110 ayat je dia panggil. 110 ayat je. Bukan nah dia panggil. Tapi je. 110 ayat je. Dalam 110 ayat ni, kalau kita ambil konsisten juga, kita hafal satu ayat satu hari, kita hanya memerlukan 3 bulan, 4 bulan, kita akan ingat satu surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala amdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayat tu je. Lepas tu ulang tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari, sambung lagi. Kita konsisten, insya-Allah Allah bagi pada kita surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni besar nilai dia. Dalam hadis Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, dibaca surah Al-Kahfi malam Jumaat, dia akan bercahaya daripada arasy Allah, akan nampak cahaya dia tu bergerak sampailah Jumaat yang akan datang. Besarnya nilai. Macam kita naik atas kapal terbang, malam-malam hari kita pandang ke bawah, kita tengok gemerlipan, cantik je kapal-kapal yang melayar di lautan itu. Kadang-kadang kita duduk malam-malam hari, kita tengok bintang-bintang di langit, cantik je bintang-bintang di langit. Siapa yang jenis demikian? Orang yang sentiasa baca surah Al-Kahfi tiap malam Jumaat, di antara Jumaat dengan Jumaat yang akan datang. Bila kita meninggal dunia, roh kita ni masuk dalam surah Al-Kahfi, dalam bekas surah Al-Kahfi. Disebut dalam hadis Rasulullah sebut, orang yang meninggal dunia, seluruh alam ini nampak bagaimana bercahayanya roh dia ni masuk dalam bekas itu, kemudian cahaya itu bergemerlapan naik menghadap depan Allah. Tempat dia di mana? Tempat dia dalam syurga Illiyin yang Allah jadikan untuk orang demikian. Surah Al-Kahfi di bibir je pada diri kita ni. Mana yang kita boleh baca sentiasa hidup kita dalam keadaan baca surah Al-Kahfi, memudahkan pada diri kita demikian. Dua, dah kita ingat dah surah Al-Kahfi, tak mati lagi, misal contoh, tak mati lagi, dah hafal dah 2 surah, tak meninggal dunia lagi, sambung surah yang ketiga. Surah yang ketiga ni surah apa dia? Surah yang terpendek dalam Quran, surah Al-Baqarah dia panggil demikian. Jangan buat terkejut. Surah ni tak panjang pun, 286 ayat je. Sama juga, tak panjang pun surah Al-Baqarah. Hafal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah ni mesti ada dalam dada kita. Kenapa surah Al-Baqarah? Kerana surah Al-Baqarah ini Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, di dalam rumah tersebut nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Rumah kita ni kan, kita ingat ke syaitan tak masuk ke? Masuk. Syaitan masuk. Mana-mana rumah yang kita nak tahu syaitan masuk tak masuk, biasakan rumah kita dengar dalam rumah kita bunyi guli. Bunyi tang guli dalam rumah. Kadang-kadang bunyi pintu yang tertutup. Kadang-kadang dengar suara-suara orang yang manggil nama. Kadang-kadang atap-atap rumah kita ni kerap sangat bunyi, macam ada musang je berlari atas atap rumah kita. Tiap-tiap malam, kadang-kadang kita tanya suami kita, tu bunyi gugu-gugu atas atap tu bunyi apa? Suami kita nak tenangkan kita, musang disebut. Kita tanya tiap-tiap malam ke musang datang rumah kita? Tiap-tiap malam ke ada musang rumah kita? Dalam bandar pun ada juga. Dekat kota pula tu, bukan kota biasa, Damansara pula misalnya. Nak sebutnya kota Damansara pun ada musang juga, kita sebut demikian. Dia pun jawab, ya ada musang hutan dahulu, sekarang musang bandar. Tak, bukan musang, syaitan. Sebenarnya dalam rumah tangga kita sudah diganggu oleh syaitan. Gangguan dalam rumah tangga, bau busung, bau hanyut. Kemudian kadang-kadang benda-benda yang kecil je berkelahi suami isteri. Kadang-kadang anak kita ni tak respect pada kita. Kadang-kadang dia jadi kasar je dalam kekeluargaan kita. Benda apa yang sedang berlaku dalam rumah tangga kita? Syaitan yang sedang mengganggu rumah tangga tersebut. Rasulullah pesan pada tiap-tiap di kalangan umat ini. Rasulullah kata apa dia? Baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah dalam rumah kamu. Rumah yang baca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut.
Nak sebutnya gambaran sampai tahap demikian. Nak suruh kita ni sentiasa jaga rumah kita demikian. Cuba bayangkan, syaitan tak masuk rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Dada kita yang ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk? Nak sebutnya, bila kita hafal surah Al-Baqarah, dada kita ni penuh dengan surah Al-Baqarah, tak berani syaitan nak masuk. Bila syaitan ganggu kita ni dalam hidup kita ni, para hadis kan tak perasan ke kita sentiasa diganggu oleh syaitan? Dalam hidup kita ni senang je syaitan nak ganggu kita kan. Dalam hidup kita, waktu mana kita perhati kita kena ganggu pada syaitan bila? Bila kita mula solat je syaitan ganggu terus. Allahu Akbar. Bila mula Allahu Akbar, masuk giant keluar giant terus kita ni. Masuk Tesco keluar Tesco, round je kita, merayau je kita ni. Sedar-sedar bagi salam. Mula bagi salam, kita mula tergamam. Awalnya tu imam ni cepat pula dia bacanya hari ni. Kita jadi demikian. Ni gangguan syaitan. Bila syaitan ganggu kita? Bila kita belajar. Kita belajar ni kan, tadi tak mengantuk, ni mengantuk pula kita. Tadi tak menguap, bila kita belajar je menguap terus. Tadi tak ada pun rasa letih-letih, sayu-sayu, lesu badan kita, tak ada. Tapi bila kita mula belajar je, Allah ada je, mata ni tahan kita, jangan bagi mengantuk. Mulut kita ni tahan, jangan bagi menguap. Kita ni jaga, tapi gangguan syaitan ganggu pada kita. Syaitan ni mengganggu. Bila syaitan ganggu? Bila kita mula taat. Jemaah sekalian kena faham, bila kita mula taat perintah Allah, kita taat je perintah Allah, syaitan ganggu. Syaitan ganggu terus. Hidup kita ni pula kena sentiasa taat. Tak boleh kita ni terlepas daripada ketaatan. Tak boleh. Hidup sentiasa kena jaga, kena pastikan kita ni sentiasa taat. Bila kita nak jaga yang taat, kita jadi penat. Para hadis kan perhatilah betul-betul. Semua benda yang kita buat, benda yang disuruh oleh Allah, semua memenatkan dalam hidup kita. Baca Quran penat. Sembahyang penat. Dengar ceramah ni penat. Tunggu ustaz datang ke tak datang. Penat kita ni. Kita duduk dengar kuliah pula, penat kita. Kau berapa lah nak habis ustaz ni. Elok dengar kuliah, lalu pula tabun derma, lagi penat. Lalu tabun derma tu kan, setengah-setengah orang tu pejam mata. Kalau hari Jumaat tu, lalu tabun derma, pejam mata dia, bingkah bangun sembahyang sunat terus dia. Rajin terus sembahyang sunat. Nak sebutnya gambaran, kita ni jadi cepat kan nak marah. Bila kita duduk tadi, lalu dah tabun derma. Sekejap lagi, lalu pula tabun derma. Sekejap lagi, lalu pula, kali yang ketiga, lalu lagi tabun derma depan muka kita. Mesti kita pandang orang sebelah, tak faham dia ni kita. Nak sebutnya, semua benda yang kita taat, kita akan jadi penat. Siapa yang memenatkan kita? Syaitan. Syaitan memenatkan orang yang beriman pada Allah. Kita ikut perintah Allah, syaitan akan buat alasan, cari alasan, berjuta-juta alasan yang dicipta dan direka untuk kita tidak mentaati perintah Allah. Bila demikian, macam mana kita nak lawan syaitan ini? Nak lawan, Allah sebut, kamu mesti ada surah Al-Baqarah. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar, mana-mana orang yang ada surah Al-Baqarah, kamu berjaya lawan syaitan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak lantik pemimpin je, Rasulullah tanya, siapa yang ada dia menghafal Quran 30 juzuk? Sahabat-sahabat tak angkat tangan. Rasulullah tanya, tak ada seorang pun angkat tangan. Lama Rasulullah kata, siapa yang menghafal Quran? Sahabat seorang angkat tangan, aku hafal satu surah Al-Baqarah ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar saja begitu, Rasulullah kata, kamu layak menjadi pemimpin sekarang. Maknanya siapa yang nak menjadi pemimpin, dia kena ada surah Al-Baqarah dalam dada dia. Orang yang nak masuk meminang anak perempuan kita kena tanya pada dia, kamu dah hafal surah Al-Baqarah belum? Tanya soalan ni, confirm tak kahwin sampai bila-bila anak perempuan kita dalam dunia kita pada hari ini. Nak sebutnya, surah Al-Baqarah ni menjadi besar untuk menyelamatkan diri kita waktu mana perjalanan hidup di dunia. Bila kita nak meninggal dunia, syaitan ganggu juga. Nak meninggal tu, syaitan ganggu. Nanti kita akan sampai dalam bab ini, kita akan berhadapan dengan gangguan yang dahsyat.
Waktu mana kita dekat dengan kematian. Sekarang kita tak rasa gangguan yang amat teruk. Tapi bila kita dekat nak mati, syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Menyamar menjadi arwah ayah kita. Syaitan menyamar menjadi banyak sangat yang nyamar ini, yang menyebabkan kita terganggu dengan mereka. Kita terganggu. Orang yang ada surah Al-Baqarah, dia syaitan tak mampu nak ganggu pada diri dia, kerana dada dia memiliki surah Al-Baqarah. Ini kelebihan yang Allah jadikan demikian. Satu, kita kena usah pada kita 3 surah ini. Ini yang pertama, ilmu yang pertama untuk kita nak pelajari dalam hidup kita. Yang kedua, ilmu kedua, belajarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar hadis Rasulullah. Kalau orang tanya nak belajar apa, Ustaz? Saya nak belajar hadis. Yang ni jarang orang kita belajar. Belajar hadis. Kalau dapat belajar 99 sunan. Dia ada Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan. 9 sunan. Kalau sempat. Kita kata tak boleh, tak sempat ni. Belajar Sunan Sittah. Sunan Sittah. Dia ada 6 sunan. Daripada riwayat Ibn Majah, Abu Daud, Tirmizi, Bukhari. Macam-macam gaya ni, 6 sunan dipanggil. Kalau tak sempat belajar 6 sunan ini, belajar 2. Hadis sahih Bukhari dan juga hadis sahih Muslim. 2 ni, Bukhari dan juga Muslim. Ni hadis yang kita perlu belajar. Yang ni memang tak berjumpa lagi dekat Malaysia ni. Orang yang mengajar teratur tertib di masjid-masjid terutama di Kuala Lumpur. Ada di Kelantan, ada di Kedah. 2-3 tempat begitu je yang belajar demikian. Setakat ni yang di Kuala Lumpur ni anda tak berjumpa lagi. Dia ajar satu-satu Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah, Sunan tu tak ada lagi setakat ni di kalangan kita. Walaupun sekalipun kalau tak sempat juga belajar Bukhari dan juga Muslim, belajarlah hadis Riyadus Salihin. Tu yang rasa jemaah biasa dengar. Hadis Riyadus Salihin. Hadis Riyadus Salihin ni tak panjang pun, pendek je. Yang disusun oleh Imam Nawawi, disusun balik, dicampur dan dijadikan hadis Riyadus Salihin. Kalau kita tak sempat juga, ulama sebut belajar hadis 40. Hadis 40 Imam Nawawi juga. Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat. Kemudian ditambah sikit lagi, bukan 40 je. Ada 2-3 lagi hadis yang lain yang habis demikian. Ayat ni tak sebut kita belajar hadis dalam diri kita. Kemudian lepas pada belajar hadis, ilmu yang kita kena belajar lagi, belajar ilmu sirah. Ilmu sirah. Sirah Nabawi dipanggil. Ni sirah ni perlu sangat untuk dipelajari. Ramai orang kita ni tak belajar ilmu sirah. Bila tak belajar ilmu sirah, ramai di kalangan kita hidup tak tahu pedoman. Pedoman, kita nak dapatkan pedoman dalam diri kita. Belajar ilmu sirah ni penting di kalangan kita. Kemudian lepas pada belajar ilmu sirah, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tauhid terlebih dahulu, kemudian belajar ilmu tauhid, kemudian belajar ilmu fiqh. Ulama-ulama sebut demikian. Kemudian kemuncak dia di antara ilmu-ilmu tadi, belajarlah ilmu tentang kematian. Baru masuk tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Itu jadi demikian. Belajarlah kitab ataupun cerita-cerita ataupun suasana-suasana yang kita kena lalui dalam hidup kita yang disebut dengan khusus belajar tentang ilmu kematian. Benda apa yang kita nak lalui lepas pada kita mati nanti, dan bagaimana kita nak lalui saat mana malam pertama, malam kedua, ataupun saat kita dekat nak meninggal dunia, dan bagaimana kita nak lalui suasana-suasana yang kita nak lalui ini untuk kita je menguatkan kekuatan kita untuk kita sampai di alam yang keempat yang disebut dengan mahsyar Allah, dibangkitkan balik. Kerana bila start daripada kita masuk dalam kubur, bermula daripada kita masuk dalam kubur, sebenarnya di situlah bermulanya hari perjalanan hidup yang sebenar. Hidup yang sekarang ni tak sebenar lagi, penuh dengan tipu daya. Hidup yang sebenar bila? Yang sebenar hidup ni bila kita masuk dalam kubur. Yang disebut oleh ulama-ulama sebut an-nasu niyamun fa iza mata intabahu. Manusia ni kamu nampak dia berjalan, dia makan, dia bergerak, dia bergurau dan sebagainya, semua tu sedang tidur. Dia tidur semua. Bila dia akan mula terjaga daripada tidur dia, fa iza mata, bila dia mata, intabahu, dia terjaga daripada tidur dia. Oleh demikianlah saya memilih untuk mengajar kitab ini. Kitab ni salah satu daripada kitab yang saya belajar
waktu mana saya kecil dahulu. Saya sempat belajar dengan Allah Yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Saya belajar waktu mana petang Jumaat. Lepas pada dia balik saja daripada sembahyang Jumaat, dia akan mengajar. Waktu mana dia belum jadi menteri besar, dia mengajar di masjid dekat rumah beliau tersebut. Saya di antara orang yang menadah telinga, yang menadah kitab, dia baca satu-satu. Kemudian saya sambung lagi belajar. Saya sambung di Universiti Al-Azhar. Saya pergi menadah dengan kitab-kitab dengan syekh-syekh di sana. Kemudian lepas pada saya balik saja, saya perhati dalam masyarakat kita tidak diajar kitab-kitab sebegini, tidak diberitahu kitab-kitab sebegini. Lalu saya mengambil kesempatan untuk saya nak mengajar dan saya buat kuliah. Dan kitab ini saya pernah habiskan di Masjid Al-Falah, USJ 9, satu masa dahulu. Kemudian saya sambung dengan Imam Qurtubi. Ni anak murid kepada Imam Qurtubi, itu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ada kitab yang besar lagi, Tazkirah fi Ahwal Maut. Yang besar lagi tersebut, saya masih lagi mengajar di Masjid Al-Falah pada setiap pagi Jumaat. Saya mengajar kitab tersebut, cerita tentang suasana akhirat. Tapi yang ni cerita tentang mengenai suasana kematian. Dan saya pernah ulas kitab ini dalam Radio IKIM selama lebih kurang 3 tahun setengah. Sampailah saya diminta berhenti. Senang ceritanya. Diminta berhenti baru-baru ni bila kalah kerajaan ini. Kemudian saya diminta tak diteruskan lagi untuk kuliah di sana. Dan saya memulakan balik di sini. Senang ceritanya. Mudah-mudahan demikian. Inilah mukaddimah kita pada tengah hari ini, cukuplah. Mukaddimah ni pun tak ingat dah tajuk yang kita bincang. Kita berhenti setakat ini sajalah. Mudah-mudahan dalam 2 minggu yang akan datang nanti, jemaah-jemaah boleh sediakan duit sikit kalau yang tak ada kitab lagi tu. InsyaAllah saya akan cuba dapatkan kitab ini. Dan kita akan memulakan kitab ini pada minggu yang akan datang nantilah, insyaAllah. Dan Nana harap supaya kitab ini menjadi saksi pada jemaah-jemaah. Dan buat catatan kerana saya akan baca satu daripada satu. Catatan tarikh-tarikh yang kita hadir, biar kita tahu bila tarikh yang kita hadir. Nanti bila kita tiada, anak cucu kita tengok, oh ada juga tak datang nenek aku ni rupa-rupanya. Ada juga masa yang dia datang, ada masa yang dia tak datang. Dan semua menjadi saksi. Waktu mana kita tiada nanti, Allah lah yang menyaksikan ataupun amalan kita ni akan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti terhadap apa yang kita belajar nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, kita sekali lagi masuk dalam di Selangor ni terutamanya, kita masuk dalam PKPB sekarang ini, di mana kita begitu mula dah sahabat-sahabat yang minta bantuan datang jumpa dengan saya dan sebagainya. Daripada hari ini kita mula lancarkan kit dapur, barangan keperluan dapur di kalangan orang-orang yang susah, yang terkesan dengan PKPB ini, yang menjejaskan ribuan asnaf yang ada di kalangan kita ni. Dan ramai dah yang datang hantar mesej pada saya, Ustaz minta tolong, Ustaz minta tolong. Barang dapur je, kami nak barang dapur saja. Ini pun ada ni. Lalu saya bukalah sekarang ni untuk, kalau ada sahabat-sahabat yang ada kelebihan dan sebagainya, kalian boleh terus ke akaun Maybank ataupun akaun Bank Islam ataupun CIMB. Kemudian lepas pada itu terus ke talian WhatsApp. Maklumkan terus ke talian 013-617-1941. Tuan-tuan salin talian WhatsApp ini 013-617-1941. Sama ada kit dapur, kita nak sebanyak RM60 kit dapur ni. Barang keperluan dapur tu RM60. Ataupun ada yang disebut, saya makanan ada dah Ustaz, tapi perlu pada hand sanitizer dan juga face mask, dan juga ada barang-barang keperluan kebersihan, pampers dan juga sebagainya. Kita buka sebanyak RM40. Ataupun kit jagaan bayi. Jagaan bayi ni kita sediakan yang baru salin dan sebagainya. Kita sediakan sebanyak RM50. Jemaah-jemaah yang ada kelapangan rezeki, bolehlah untuk terus kepada kita bantu pada mereka-mereka yang dalam keadaan yang kesusahan ini. Tolong war-warkan dan tolong share pamphlet yang akan disebarkan ini. Tuan-tuan bolehlah mulakan untuk kita menyumbang bagi orang yang ada kelebihan, bagi orang yang dalam keadaan sakit, kita tolong, kita sumbang, insya-Allah
mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita deritai. Kita susah, dengan kita sombak itu Allah mudahkan jalan kesusahan yang kita lalui. Manakala kita dah senang, Allah tambahkan lagi kesenangan dalam hidup kita bila kita banyak menyumbang ini sendiri. Saya sedang mengumpulkan dana-dana ini untuk dalam tempoh 2-3 minggu yang kita lalui ini, banyak sangat dah masalah-masalah yang timbul, yang dah mula dah, masing-masing dah hantar mesej bagi tahu begitu begini dan sebagainya. Saya harap supaya tuan-tuan bolehlah sama-sama di kalangan kita memulakan untuk sumbangan untuk keperluan ini sendiri. Yang pada PKPB yang pertama dahulu kita telah agih-agihkan sebanyak lebih kurang hampir, kita telah agihkan sebanyak lebih kurang 400,000. Rasanya tak silap ingatan saya begitu. InsyaAllah yang ni pun kita cadangkan untuk nak agih-agihkan lagi. Tuan-tuan bolehlah, tuan-tuan boleh dapatkan yang namakan dengan apa yang keperluan yang tuan-tuan rasa nak infak. Tuan-tuan masuk, sama ada kit dapur, ataupun kita nak sediakan kit kebersihan, ataupun kit penjagaan bayi. Penjagaan bayi ini sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ringankan bebanan-bebanan di kalangan kita. Yang nak bagi boleh bagi, yang tak nak bagi jangan bersusah-susah untuk mencemuh setiap amalan-amalan yang baik yang dikerjakan di kalangan kita. Buat penat je kalian menulis. Kadang-kadang ada yang tak nak bagi, tapi sakit hati tak nak bagi. Tak nak bagi tapi dia sakit hati dengan orang bagi. Maka lebih baiklah kalian untuk luruk dada kalian yang sakit hati itu, kalian duduk istighfar banyak-banyak. Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang sedang berlaku di kalangan kita ini sendiri. Di samping tersebut, tuan-tuan, yang saya nak sebut juga bahawa kita dah mula buka kemasukan tahun baru ini, di mana tahun depan kita dah terima anak-anak untuk temu duga. InsyaAllah akan buat pada 31 Oktober. Sama ada nak masuk di Ma'had Tahfiz Al-Azhari Macang, Kelantan, ataupun tuan-tuan nak masuk di Ma'had Tahfiz An-Nabawi Shah Alam, ataupun nak masuk di Ma'had Tahfiz An-Nabawi Langkawi, Pulau Langkawi. Tempat ni tempat cantik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak dan tuan-tuan boleh hantar anak-anak, ataupun kalau tuan-tuan ada anak yatim piatu yang dia nak menghafal Quran, tuan-tuan maklum pada kami. Kami nak tanggung mereka tersebut. Dan juga anak-anak orang susah, misal contoh, ustaz, orang ni susah tapi dia nak menghafal, dia ada kelebihan dan sebagainya. Lalu tuan-tuan maklum pada kami sanggup untuk tanggung mereka tersebut. InsyaAllah. Mudah-mudahan demikian. Sama ada nak masuk di Ma'had Tahfiz An-Nabawi Jerantut pun kami buka peluang ini. Tuan-tuan boleh tengok di pamphlet yang ada tertera di skrin tersebut. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersamalah, insyaAllah. Di samping ada kitab bagaimana untuk kematian husnul khatimah dan juga persiapan menjelang kematian ini sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikanlah dalam kehidupan kita ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.